Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa hari Isyam Jalil dipecat daripada UMNO, persoalannya sekarang kemana Isyam Jalil dan adakah beliau akan dijemput atau secara sendirinya menyertai Parti Bersatu? Ini ulasan daripada Harapan Daily ditulis oleh Sabuddin Hussein. Isyam Jalil dipecat dalam mesyuarat MT UMNO yang tidak dihadirinya. Selain beberapa ahli MT UMNO yang hadir dalam mesyuarat baru-baru ini telah mengesahkan pemecatan itu, dan sekarang ini Isyam Jalil sudah pun mendapat surat pemecatan itu melalui WhatsApp pada mulanya, dan akhirnya dapat sudah surat surat pemecatan itu, dan Isyam Jalil sendiri telah menyatakan tidak akan membuat rayuan terhadap pemecatan itu. Menjadi persoalan netizen dan penganalisis politik ialah kemana pergi Isyam Jalil selepas ini. Adakah beliau akan memilih menjadi seperti Syahidan Kasyim yang akan menjadi ahli PAS, ataupun beliau akan memilih menjadi ahli Bersatu, Parti Bersatu, ataupun beliau akan menyertai kumpulan Khairi Jamaluddin yang sehingga kini masih belum mempunyai parti tapi berehat sekejap untuk mencari peluang di mana yang patut mereka sertai. Walaupun Khairi Jamaluddin telah pun dijemput menyertai Parti Bersatu, tapi Khairi kata daripada menyertai parti itu lebih baik dia membuat parti baru. Lebih kurang macam itulah yang saya paham lah. Dan ini menjadi persoalan kita ialah di mana pergi Isyam Jalil. Adakah Anda setuju supaya Isyam Jalil masuk Parti Bersatu? Sabuddin kata Isyam Jalil masuklah Bersatu secepatnya. Jika tidak dipecat, kenapa beliau dikeluarkan daripada grup WhatsApp, kata beliau sebelum ini. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya Isyam Jalil dilaporkan dipecat atas kesalahan. Antaranya mendesak Ahmad Zaid Hamidi, yaitu Presiden UMNO, agar meletakkan jawatan, mencebarnya berdebat, juga mengeluarkan label Barwa DAP, menentang secara terbuka pendirian UMNO, menyertai Kerajaan Perpaduan, dan tidak hadir mesyuarat Majelis Tertinggi sebanyak 4 kali. Dengan pemecatan itu, Isyam Jalil kini turut mengikuti jejak nasib beberapa pemimpin yang sama sebelum ini, yaitu Anwar Musa, Khairi Jamaluddin, Noh Omar, dan beberapa yang lain. Bermakna terputus sudah hubungan bekas pegawai khas Najib Razak itu dengan UMNO, dan tiada apa-apa lagi yang boleh dilakukannya untuk meneruskan perjuangannya bersama parti tersebut. Nasib dan masa depan Isyam kini terpulang kepada beliau membuat pilihan dan penentuannya. Apakah yang terbaik untuk dilakukannya? Untuk meneruskan karier dan kejayaan hidupnya, Isyam Jalil mungkin ada banyak pilihan di depannya, tapi dalam konteks perjuangan masa depan dan pilihannya kini adalah terbaik hanya satu: masuk Bersatu. Menjadi persoalan sekarang dua. Pertama, mahukah Isyam Jalil masuk Bersatu? Kedua, mahukah Muhyiddin Yassin menerima Isyam Jalil? Itu persoalan dia. Karena Isyam Jalil kita tahu dia adalah rapat dengan Najib Tun Razak, dan Najib Tun Razak lah yang memecat Muhyiddin Yassin daripada UMNO. Masih ingat? Kalau Anda ingat itu, pikir-pikirkanlah, mahukah Muhyiddin menerima Isyam Jalil dalam Parti Bersatu? Dengan menyertai Bersatu, beliau bukan saja boleh meneruskan karier politiknya dengan lebih baik dan melakukan pelbagai serangan lagi terhadap Ahmad Zaid Hamidi, malah berjuang bersama parti itu mungkin amat bersesuaian dengan jiwanya. Dalam waktu sama, berjuang bersama Bersatu yang merupakan parti gabungan Perikatan Nasional juga bertepatan dengan pendiriannya yang menolak DAP sebagai rakan kongsi. Berkaitan hal ini, Isyam tidak harus berlengah lagi untuk mengisi borang keahlian Bersatu. Ditambah beliau juga telah menetapkan pendirian tidak mahu merayu atas pemecatannya. Masuklah Bersatu secepatnya dan mulakan langkah perjuangan daripada sekarang. Maka harapan lebih terbentang untuk beliau dipilih sebagai calon dalam PRU 16 akan datang.
Kalaupun PN tak menang dalam PRU 16 akan datang, kalau bertanding di mana-mana kerusi parlimen sekalipun atas tiket PN, harapannya untuk bergelar YB amat cerah sekali. Kalau PN menang pula, silap-silap boleh terus jadi menteri. Wah, apa pendapat Anda sekalian? Patutkah Isyam Jalil menyertai Parti Bersatu atau Parti PAS? Ataukah dia perlu menyertai kumpulan Khairi Jamaluddin? Ataukah Muhyiddin Yassin sendiri yang tak nak terima beliau masuk Parti Bersatu? Fikir-fikirkanlah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pengakuan paling menarik daripada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kata, saya tidak berseorangan. Jemaah menteri kerja dalam satu pasukan. Ini tentulah berita yang ditunggu-tunggu, berita gembira yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Selepas e-wallet, e-madani yang hangat diperkatakan di mana-mana dengan nilai RM100, di mana-mana. Saya baru keluar daripada supermarket tadi, ada beberapa orang kawan yang layak mendapat e-madani itu. Mereka berbelanja, walaupun nilainya mungkin sedikit bagi Anda. Anda kata, Allah, apalah sangat 100 saja. Tapi bila saya lihat rakyat di luar sana yang membeli dengan uang RM100 itu, mereka membeli, Anda tahu apa? Beli 2 kampit beras. Mereka kata, walaupun sedikit, kita bersyukur sebab ada. Nah, rakyat mula dapat mengerti bahawa nilainya itu lebih penting daripada harganya. Kerana kata mereka, ini adalah rancangan yang terbaik daripada kerajaan. Dan jangan fikir itu yang terakhir. Mungkin ada esok dan esok lagi. Kita tunggu sajalah. Jadi dengan kegembiraan rakyat mendapat bantuan kerajaan itu, maka ramai yang mula mengatakan bahawa Anwar Ibrahim layak jadi Perdana Menteri. Yang biasanya yang bising, yang kata apalah guna 100 itu, coba Anda sendiri siasat. Orang yang cakap begitu itu orang kaya. Betul, coba tengok. Tanya dengan dia, kau berapa gaji sebulan? Orang yang cakap 100 aja, apalah sangat dengan 100 itu, coba tanya dengan dia. Anda itu 100 itu sikit bagi Anda sebab gaji Anda 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. Yang ahli parlimen yang bising-bising kata, apalah sangat 100 tu. Biasalah, mereka tu 100 itu baru cucuk gigi. Cucuk gigi macam itulah kan. Habis mereka tu banyak duit. Tapi rakyat di luar sini, di luar sana, RM100 itu maknanya amat besar. Walaupun tak boleh ditunaikan, tapi mereka dapat mampu membeli. Dan itu cara kerajaan untuk memberikan tepat pada sasaran. Bukannya dibagi 100 pergi beli entah apa-apa. Ada orang beli rokok, ada orang beli kasut, ada orang beli reload telefon. Itu pada pendapat saya tidak membantu. Itu bukanlah sasaran kerajaan. Dia bagi duit supaya boleh membeli beras, telur, minyak masak dan macam-macam lagi lah kan. Jadi itu lebih tertumpu, bersasar, kata saya lah macam begitu. Tapi Anwar Ibrahim, pengakuan Anwar Ibrahim ini memang menarik perhatian kita. Kata Anwar Ibrahim, saya tidak berseorangan. Saya bekerja dengan jemaah menteri dalam satu pasukan. Perdana Menteri berkata, beberapa kejayaan yang dicapai jemaah menteri juga dibuat tanpa penglibatan beliau secara langsung. Jadi ini satu perkara yang amat baik. Kerana Anwar Ibrahim memberikan menteri-menterinya kebebasan untuk bekerja, tapi masih di dalam kawalan beliau. Bagaimana, apalah gunanya menteri kalau banyak dikongkong oleh Perdana Menteri? Tapi Anwar Ibrahim dia kata juga dibuat tanpa penglibatan beliau secara langsung, maka ada kejayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menolak andaian bahawa jemaah menteri di bawah pimpinannya tidak bekerja sebagai satu pasukan. Anwar berkata, pandangan segelintir pihak bahawa
Beliau dilihat berseorangan mentadbir kerajaan adalah persepsi semata-mata. Kerana ada beberapa kejayaan dibuat jemaah menteri tanpa membabitkan beliau secara langsung. Kata Anwar Ibrahim, itu persepsi. Kita lihat peranan setiap kementerian yang mengadakan mesyuarat setiap minggu. Menteri Ekonomi, Kerja Raya, Pendidikan, Kesihatan, Komoditi, Perdagangan, Antarabangsa dan Industri. Kita lihat MITI, kata Anwar Ibrahim, merekodkan ratusan bilion menyantuni usahawan desa melalui Karnival Usahawan Desa KUD ditingkatkan. Aspek komoditi runding sampai Indonesia supaya ekspor kelapa sawit dipertingkatkan, kata Anwar Ibrahim. Saya tidak terbabit secara langsung. Saya memberi sokongan. Saya tidak dapat umumkan semua, namun semua ada usaha. Saya tidak fikir dapat mencapai kejayaan tanpa pasukan yang mantap dan komitmen kepimpinan keseluruhannya, katanya dalam sesi dialog Malaysia Madani bersama Perdana Menteri di Stadium Nasional Bukit Jalil. Mengulas lanjut, Anwar berkata, rakyat boleh menilai prestasi setiap kementerian melalui program setahun kerajaan Madani. Kerana ada usaha dilaksanakan, mereka mungkin tidak diberikan publicity seperti mana yang diberikan kepadanya sebagai Perdana Menteri. Katanya, kerajaan sentiasa berikhtiar untuk meningkatkan prestasi, termasuk dalam aspek perolehan kontrak yang lebih telus, selain tiada seorang pun menteri yang direkodkan disiasat kerana rasuah dalam setahun pentadbirannya. Pihak kementerian perlu menyebarkan kepada rakyat supaya mereka faham ini adalah kerja satu pasukan, kata Anwar Ibrahim. Jadi itu kata Anwar Ibrahim. Selain itu, Anwar Ibrahim juga membuat satu gesaan yang betul-betul mengejutkan kita semua. Anwar Ibrahim kata, jangan terlalu selesa. Perdana Menteri mengingatkan pejabat awam supaya jangan terlalu selesa, supaya tidak meletakkan diri dalam kedudukan selesa dan menganggap tugas mereka sudah sempurna. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengingatkan pejabat awam supaya tidak meletakkan diri dalam kedudukan selesa dan menganggap tugas yang dijalankan sudah sempurna. Beliau berkata, setiap pejabat awam termasuk dirinya perlu sentiasa berusaha untuk terus mencapai kecemerlangan dalam menguruskan negara. Katanya, mereka juga perlu sentiasa memperbaiki tugas masing-masing dan kelemahan sedia ada. Kita sudah cuba sedaya upaya seluruh pasukan. Ia bukan sahaja jemaah menteri, pegawai kanan, pejabat awam umumnya yang memungkinkan kita membuat perubahan sedaya upaya kita, katanya. Kita tidak harus ada budaya keselesaan menganggap kita sudah sempurna. Karena selalu ada tahap di mana kita, kalau guna istilah pengurusan sekarang, berusaha sasar kecemerlangan. Kalau ada sikap begitu, ada tawaduk, katanya semasa berucap dalam majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM hari ini. Dalam perkembangan sama, Anwar turut mengingatkan pejabat awam untuk terus menerapkan nilai yang baik dan mengekalkan prestasi cemerlang supaya dapat mengangkat martabat ke peringkat lebih tinggi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.